Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Jun bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Harga ayam tidak akan diapungkan. Juga minyak masak botol dijangka naik sekurang-kurangnya RM4. Kerajaan memutuskan harga ayam di pasaran tidak akan diapungkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, keputusan itu membuktikan keprihatinan kerajaan demi menjaga kepentingan keluarga Malaysia agar tidak terbeban dengan peningkatan harga dan cabaran kos sara hidup. Sementara itu, dalam kenyataan sama, kerajaan turut memutuskan kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung kekal dengan peruntukan subsidi yang perlu ditanggung kerajaan sebanyak RM5.8 bilion. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan subsidi kepada penternak akan berakhir Julai ini sekaligus menyebabkan harga ayam diapungkan. Susulan penarikan semula subsidi berkenaan, kerajaan turut menetapkan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 bagi isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang. Susulan pemansuhan subsidi minyak masak botol 2 hingga 5 kg yang akan bermula 1 Julai depan, peniaga kedai runcit menjagakan harga jualan bekalan asas itu akan naik sekurang-kurangnya RM4 bagi sebotol minyak masak 2 kg. Namun harga jualan itu bagaimanapun bergantung kepada harga borong yang ditetapkan pembekal. Peniaga kedai runcit Cho Kwee Hyong ketika ditemui berkata peniaga sepertinya tiada pilihan untuk tidak menaikkan harga minyak botol jika harga yang ditetapkan pemborong sudah sedia tinggi. Kita memang tak setuju dengan ini. Sebab ini kalau dia tarik balik, memang itu harga akan dinaikkan. Orang-orang rakyatlah semua mesti susah. Sementara saya harap dia jangan tarik balik dulu. Pasal sekarang ekonomi pun bukan banyak baik. Tunggu masa depan bila negara sudah maju sikit, rakyat pun sudah senang, barulah ubah ini. Tiba-tiba tu cakap tarik balik pula. Saya ingat ramai orang pun tak setuju dengan ini. Namun setakat ini tiada pembelian panik oleh pengguna, malah bekalan minyak masak botol masih memenuhi rak-rak di kedainya. Pemansuhan subsidi itu turut memberi kesan kepada peniaga dan mereka tidak menolak kemungkinan harga jualan akan naik. Kesian kat orang meniaga semua ni. Meniaga tepi kaki 5 ni bukannya untung banyak kan. Makcik terpaksa naikkan harga sebab sekarang ni kopok pun dah naik, minyak tak ada. Makcik terpaksalah naikkan harga. Tapi makcik tak sampai hatilah. Dia turut bimbang pengguna akan memilih minyak masak paket bersubsidi, seterusnya menyebabkan bekalan itu sentiasa berkurangan di pasaran. Makcik minta daripada kerajaan, tangguh dululah subsidi, janganlah tarik subsidi dulu kan. Sebab niaga pun sekarang merosot ni. Minyak mahal, semua mahal lah barang. Aduh, nak nangis makcik, aduh, apa pun tak boleh lah. Habis nak buat macam mana dik? Makcik pun dah risau kan, sebab makcik niaga dulu tak macam ni. Pelaksanaan subsidi minyak masak tulen botol bermula Ogos tahun lalu adalah bersifat sementara bagi membantu meringankan beban rakyat susulan pandemik COVID-19. Pemberian subsidi sepatutnya dilaksanakan bagi tempoh 3 bulan tetapi ia diteruskan sehingga kini demi membantu rakyat. Ia melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM55 juta. Sikap segelintir pengguna yang bertindak membeli barang keperluan asas melebihi keperluan antara faktor bekalan berkurangan khususnya minyak masak bersubsidi. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Kuala Pilah Ahmad Huzairi Salamat berkata, situasi itu pula timbul ketika permintaan terhadap keperluan itu turut meningkat. Tidak dinafikan permintaan yang tinggi terutamanya terhadap minyak masak paket dan tidak dinafikan juga ada pengguna yang membuat pembelian berulang. Okay? Maknanya kita kalau boleh minyak masak ni untuk digunakan guna samalah, semua boleh merasalah. Tapi tidak dinafikan saya cakap tadi ada pihak yang membuat pembelian yang melebihi daripada keperluan.
So dia beli banyak kali, so ini menyebabkan berlaku kekurangan lah. Bekalan tu ada, tapi situasi tadi tu yang menyebabkan kekurangan bekalan. Ahmad Huzairi berkata demikian selepas menyertai operasi anti sorok di Pasaraya Giant, Kuala Pilah, Negeri Sembilan pagi tadi. Pada operasi itu, hasil pemeriksaan yang dijalankan Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Cawangan Kuala Pilah mendapati bekalan barangan kawalan seperti ayam, telur ayam, tepung dan gula mencukupi. Tambah Ahmad Huzairi, pemeriksaan harian sentiasa dilakukan di daerah itu dan dijempol bagi memastikan bekalan mencukupi dan tiada unsur pencatutan yang dilakukan peniaga dalam penetapan harga barangan dan perkhidmatan. Rakyat tidak sewajarnya menyalahkan kerajaan semata-mata berhubung cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, sebaliknya rakyat perlu memahami bahawa situasi ketika ini dipengaruhi oleh isu global yang turut berlaku di negara-negara lain. Selain itu, katanya isu kenaikan harga barang dan peningkatan kos sara hidup perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan ia pastinya mempunyai sebab-sebab tertentu. Itu kerajaan tangani. Kenaikan harga barang ni ada sebab-sebab. Sebab-sebab peniaga-peniaga sendiri. Sebab-sebab yang kita kena lihat pengeluaran dia. Kalau harga ayam tu kerana kita tengok juga orang yang jual makanan ayam tu mahal. Siapa yang kuasai makanan ayam? Makanan ternakan. Siapa? Itu kena tengok berapa harga makanan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Dursila. Tan Sri Abdul Hadi juga yakin kerajaan sedang mengambil langkah terbaik bagi menangani kenaikan harga barang dan memastikan rakyat tidak terbeban dengan situasi tersebut. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan kawalan harga siling ayam dan telur ayam serta subsidi minyak masak sawit tulin dalam kemasan botol 2, 3 dan 5 kg tidak lagi diteruskan mulai 1 Julai ini. Berikutan itu, harga ayam akan diapungkan dan akan tertakluk kepada kuasa pasaran yang mana harga bahan makanan itu dijangka akan meningkat. Kadar alaun warden di sekolah berasrama bawah Kementerian Pendidikan KPM akan dinaikkan sebanyak 25% bermula 1 Ogos depan. Selepas kali terakhir ia disemak pada 1997. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin berkata KPM turut menambah seramai 3,813 lagi warden asrama dan menjadikan jumlah keseluruhan 9,868 orang. Ini menjadikan kadar baharu bagi ketua warden adalah RM350 sebulan, manakala kadar baharu bagi warden adalah RM300 sebulan. Sementara itu, pertambahan jumlah warden berbanding sebelum ini yang hanya 6,055 orang menjadikan penggiliran jadual bertugas warden akan dapat dilaksanakan di semua sekolah berasrama di bawah KPM. Datuk Dr. Razli berkata kedua-dua penambahbaikan itu membabitkan implikasi kewangan sebanyak hampir RM19 juta. Satu sindiket curi kenderaan mewah tumpas dengan penahanan 10 individu geng Beng menerusi beberapa siri serbuan sejak 17 Jun hingga semalam. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Zainal Muhammad berkata kesemua suspek termasuk 3 wanita tempatan masing-masing diberkas di Perak, Pahang, Kedah dan Johor. Tambah ACP Zainal, sindiket ini bergiat aktif sejak April 2022 dan tertumpu sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pahang dan Perak. Modus operandi sindiket ini adalah mencuri kereta mewah yang diletakkan di kawasan taman perumahan ataupun apartmen waktu malam hari, start from midnight sampailah ke awal pagi. Dan suspek akan menjualkan kenderaan curi ini ke negara jiran melalui orang tengah dengan nilai harga sebanyak di antara RM7,000 hingga RM25,000.
Mereka didapati menggunakan satu alat elektronik untuk mencuri kenderaan berkenaan dan perlakuan jenayah itu hanya mengambil masa kurang 2 minit. Kesemua suspek berusia 35 hingga 62 tahun itu masih dalam tahanan reman dan polis sedang mengesan saki baki ahli sindiket. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Beliau berkata demikian selepas melupuskan 12,438 barang kes sejak tahun 2010 hingga tahun ini dengan nilai pelupusan 5.3 juta ringgit. Turut dilupuskan 50 keping wang palsu bernilai RM4,350 melibatkan 42 kertas siasatan membabitkan siasatan jenayah komersial. Terkena jerangkap samar, bekas tentera bangga berjuang demi tanah air. Kembali, perwatakannya yang dahulu aktif dan rajin melakukan pelbagai pekerjaan kini berubah apabila keadaan fizikalnya menjadi lemah selepas disahkan menghidap kanser pankreas tahap 4. Keadaan kesihatan yang semakin merosot turut menyebabkan Muhammad Afdal Reza Muhammad Sobri, 33 tahun, hilang mata pencarian dan terpaksa bergantung kepada ibunya. Muhammad Afdal yang menetap di Taman Sri Kota Jalan Kuala Kedah sebelum ini bekerja di kaunter tiket bas ekspres Terminal Bas Shahab Perdana Mergong. Kesihatannya mula merosot apabila kerap demam dan lebih membimbangkan apabila matanya bertukar kekuningan. Hasil ujian darah, Muhammad Afdal kemudian disahkan menghidap kanser pankreas dan diarah menjalani pelbagai rawatan termasuk 2 kali kemoterapi untuk mematikan sel kanser. Tu perasaan rasa macam tak percaya lah saya menghadapi penyakit kanser kan. Lepas tu bila dah lama-lama tu perasaan rasa sedih lah kan sebab saya tak boleh nak buat kerja macam biasa. Sebab saya sebelum ni seorang yang aktif, saya seorang yang aktif lah. Bila makin lama makin hari tu saya rasa diri saya tu tak macam yang saya sebelum ni. Saya jadi lambat, jadi tak pemaya. Keadaannya yang lemah membuatkan Muhammad Afdal terpaksa bergantung kepada ibunya Rosna Hashim 60 tahun untuk mengurus makan minumnya. Hati ibu mana yang tidak sedih apabila dikabarkan bahawa sel kanser telah merebak ke paru-paru dan hati. Malah berat badan anaknya itu terus susut daripada 55 kg kepada 39 kg. Kadang-kadang pergi dia sakit, tak jumpa dia. Dengan bila dia sakit, malam-malam dia video call, sakit mak. Tak nak cakap lah. Sedih ya, teramat sangat lah. Kesedihan 2 beranak ini sedikit terubat apabila dikunjungi Pengerusi Cancer Survivors Malaysia CSM, Zuraini Kamal. Dalam kunjungan itu, Zuraini turut menyampaikan bantuan barangan keperluan dapur, susu formula khas dan wang tunai untuk kos rawatan Muhammad Afdal. Keadaan beliau adalah di peringkat paliatif. Jadi maksudnya di sinilah peranan penjaga dan semua pihak yang membantu untuk memastikan pesakit berada dalam keadaan selesa. Memberi dia keselesaan, mengurangkan kesakitan, menguruskan bagaimana nak kurangkan rasa sakit yang dialami. Jadi yang kita ada bagi tips dan cadangan lah. Dan kita akan sediakan katil untuk pesakit dan untuk memudahkan penjaga menjaga pesakit. Kepada sesiapa yang bersimpati dengan nasib keluarga ini boleh menghulurkan sumbangan ke akaun CIMB Muhammad Afdal seperti tertera atau menghubunginya di talian 010 3209 358. Peristiwa terkena jerangkap samar dalam Ops Selamat Sawadi 11 satu ketika dahulu tidak menimbulkan sedikit pun rasa penyesalan berkhidmat sebagai tentera. Sebaliknya, Ramlan Abdul Patah berbangga dengan semangat juangnya yang sanggup berkorban nyawa demi negara tercinta. Meskipun peristiwa itu masih berbekas hingga kini, namun beliau lega pengorbanannya sebelum ini tidak sia-sia. Cuma saya sukalah dengan tentera. Saya berbangga dengan tentera. Untuk negara satu lah. Untuk negara memang satu. Saya memang
Memang berat meninggalkan tentera, tapi terpaksa meninggalkan tentera. Dah cukup syarat lah, dah cukup umur. Dah tarikh matang dia sampai, jadi saya bersara lah. Peristiwa terkena jerangkap samar itu menyebabkan kaki kanannya lemah sehingga ke hari ini. Selama bertahun dia cekal menahan derita kesakitan. Lebih perit, Ramlan terpaksa menerima hakikat bahawa dia tidak dapat berjalan dengan sempurna seperti insan lain. Bagi saya tak ada taruma lah, tak ada taruma. Mas tu cuma kesakitan yang saya alami tu makan masa lah. Makan masa untuk pulih. Bertahun lah saya sakit. Saya boleh berjalan tapi tempang lah. Saya dah angkatlah kaki sebelah. Menyertai rekrut pada tahun 1976, penglibatannya dalam tentera merakam banyak kenangan manis dan pahit, dan paling tidak dapat dilupakan, dia kehilangan rakan-rakan seperjuangan yang gugur ketika mempertahankan keamanan negara. Rakan-rakan perjuangan saya ada yang meninggal. Ada meninggal aksiden lah. Kena bumi trap pun meninggal ada. Rakan-rakan perjuangan saya banyak yang berjaya, banyak yang kecundang jugalah. Kecundang maksud saya dia berhenti sekat jalan lah, 10 tahun dah berhenti. Masa saya tu dalam rekrut tu, rekrut saya yang paling banyak 1,500 tentera. 40 tahun peristiwa itu berlalu, Ramlan kini menghabiskan masa bersaranya bersama isteri, anak-anak dan cucu. Hidupnya kini bergantung kepada wang pencen selain pemberian daripada anak-anak. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan veteran ATM, sumbangan kepada perwira negara boleh disalurkan ke nombor akaun Maybank Yayasan Veteran ATM bernombor 5643 4262 2956. Semua menu sajian jemaah haji Malaysia bukan sahaja mengikut citarasa Malaysia, malah mematuhi piawaian kualiti, nutrisi, kebersihan dan kuantiti ditetapkan. Ini kerana menu itu sudah melalui saringan Kementerian Kesihatan. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamur Zaman Mansur dari Makkah Al-Mukarramah. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, semua operasi dan penyediaan makanan di dapur ini perlu melalui garis panduan ditetapkan Arab Saudi sebelum diberikan permit untuk beroperasi. Ia juga dipantau beberapa unit dalaman tabung haji selain pihak berkuasa Arab Saudi. Pihak tempatan, pihak Arab Saudi juga mempunyai beberapa unit yang memantau persediaan makanan di dapur-dapur yang telah kita lantik, iaitu unit daripada Majlis Perbandaran Kota Mekah sendiri. Akan ada unit yang sentiasa memantau, dan sebelum kita membuka ataupun beroperasi dapur-dapur ini perlu mendapat permit daripada Majlis Perbandaran, dan pelbagai syarat-syarat ketat telah dikenakan, dan alhamdulillah kita telah dapat memenuhi keseluruhan syarat-syarat tersebut, dan unit ini telah pun memberi kita permit untuk beroperasi. Di samping itu juga pihak Kementerian Kesihatan Arab Saudi juga akan sentiasa memantau dari masa ke semasa. 2 chef Malaysia ditempatkan di setiap dapur bagi memastikan citarasa Malaysia, ditambah gabungan chef dari beberapa negara lain mengikut kepakaran masakan. Macam kat Malaysia ni kita mewah, ada rempah-rempah dia kan. Kat sini kita kena buat rempah sendiri. Tapi alhamdulillah pada musim haji ni tabung haji dah sediakan premix. Maknanya kita tak payah nak blender bawang, pakai banyak halia, lengkuas semualah. Dengan premix ni kita pakai memudahkan kerja kita sekali. Tujuan kita adalah untuk menyantuni Jujufur Rahman. Jadi bila kita bagi yang terbaik, bukan ganjaran yang kita bukan ganjaran yang kita impikan, tapi adalah orang kata apa? Ganjaran di kepuasan, di mana bila kita masak secara bersungguh dan ikhlas, dan jemaah makan penuh rasa, jemaah makan dengan rasa seronok, itulah kepuasan bagi kita. Bagi jemaah, mereka tertunggu-tunggu menu harian. Tabung haji menyediakan 28 menu bagi kesemua 3 penginapan jemaah di Mekah bagi memastikan jemaah tidak bosan. Antara menu ni sepanjang kami dah berapa hari 5 hari
kita. So menu belum lagi lah jumpa menu yang sama. Okey, dan antaranya yang kita rasa macam nak tunggu lagi tu ikan kari ikan dengan bendi comel. Bagi saya suka macam ni lah daripada kami berbaris buffet macam tu kan. Lepas dan menjimatkan masa kami lah. Jadi kita pun boleh bersama-sama mengarahkan sebilik untuk seperti mana kita makan kat rumah lah, santai-santai macam tu. Setiap hidangan untuk jemaah disediakan dengan penuh teliti. Bukan sahaja mengikut cita rasa Malaysia tetapi mematuhi keperluan nutrisi jemaah bagi memastikan kesihatan dan memudahkan mereka beribadah. Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Easy Korban yang berhad dengan kerjasama Yayasan Easy Prihatin membuka peluang kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah korban dalam negara. Program Korban Malaysia yang masuk tahun ketiga itu akan tertumpu di 5 negeri utama iaitu Johor, Melaka, Selangor, Pahang dan Terengganu. Ketua Pegawai Operasi Easy Korban Hafiz Firdaus Toharuddin berkata, program Korban Malaysia tahun lalu melibatkan 497 ekor lembu dan 119 ekor kambing dan ia telah memanfaatkan 50,000 penerima. InsyaAllah, target kita pada tahun ini ialah anggaran kepada 600 ekor lembu yang kita insyaAllah kita mampu laksanakan dan kita memberi ruang lagi kepada rakyat Malaysia secara khususnya untuk melaksanakan ibadah korban dan kita tutup sehingga sehari sebelum Hari Raya Korban iaitu anggaran dalam 9 Zulhijjah, mungkin dalam 9 ataupun 10 Julai lah selepas diumumkan tarikh nanti. Namun pihaknya mempunyai perancangan yang teliti jika menerima lebih banyak permintaan. Program Korban Malaysia bagi tahun 2022 akan diuruskan oleh Yayasan Easy Prihatin mengikut standard piawaian dan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan standard piawaian tersebut jelasnya membuktikan keseriusan Easy Korban dalam melaksanakan ibadah korban dengan telus. Untuk tahun ini, harga korban Malaysia dibuka pada harga RM750 bagi sebahagian lembu dan RM5,250 untuk seekor. Manakala kambing dibuka pada harga RM1,199 seekor. Tambah Hafiz Firdaus, pendaftaran korban dibuka kepada orang ramai bermula 1 Jun hingga 9 Julai iaitu sehari sebelum Hari Raya pertama Aidiladha. Orang ramai yang berminat boleh menghubungi Easy Korban di talian bebas tol 1-800-885-885 atau boleh melayari laman sesawang di www.easykorban.org. Easy Korban yang berhad beroperasi sejak 2007 dan syarikat itu telah menyantuni umat Islam di 38 buah negara. Tahun ini, Easy Korban telah menerima pengiktirafan patuh syariah bagi prosedur pengurusan ibadah korban dan akikah. Afghanistan rayu bantuan dunia. Bertemu kembali, Pasukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bertungkus lumus menyalurkan bantuan segera kepada mangsa gempa bumi Afghanistan. Kerajaan Taliban merayu bantuan kewangan serta sokongan dunia kerana tidak mampu membantu semua penduduk yang terjejas. Lebih 1,000 nyawa terkorban dan sekurang-kurangnya 1,500 cedera dalam bencana terburuk Afghanistan. Dianggarkan banyak lagi mangsa terperangkap di bawah runtuhan rumah dan bangunan. Operasi mencari serta menyelamat disukarkan dengan hujan dan kekurangan jentera berat. Wilayah Paktika di timur Afghanistan menjadi lokasi paling teruk terjejas. Beberapa mangsa yang terselamat memaklumkan sejumlah kampung musnah sepenuhnya akibat gempa terbabit selain banyak jalan dan menara telekomunikasi rosak. Thailand menarik balik arahan pemakaian pelitup muka berkuat kuasa serta merta. Pemakaian pelitup muka itu kini adalah secara sukarela dan tiada lagi kewajipan. Kelonggaran itu melibatkan pemakaian pelitup muka di semua tempat termasuk di kawasan tertutup atau terbuka. Namun orang ramai dinasihatkan supaya mengenakan pelitup muka jika berada di tempat orang ramai, terutamanya jika penjarakan fizikal tidak boleh dilakukan. Sejak Jumaat lalu, Jabatan Kawalan Penyakit Thailand melaporkan sebanyak 2,313 kes jangkitan baharu dan 16 kematian.
Dan sejak 1 Januari, Thailand merekodkan sebanyak 8,861 kematian akibat COVID-19. Sekurang-kurangnya 4 kru pesawat tentera Rusia maut selepas pesawat pengangkut tentera udara terhempas dan terbakar berhampiran Ryazan, barat Rusia. Kejadian dipercayai berpunca daripada kegagalan enjin. Pesawat jenis Ilyushin IL-76 itu membawa 10 penumpang dan juruterbang. 2 mayat ditemui hangus terbakar. 6 daripada kru pesawat tersebut mengalami kecederaan dan dikejarkan ke hospital. Pesawat tersebut dalam perjalanan dari bandar Ural Orenburg ke Belgorod di sempadan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pesawat itu sedang menjalani latihan penerbangan dan mengalami kegagalan enjin. Kebanyakan pesawat Ilyushin 76 sudah berusia lebih 30 tahun. Pesawat terhempas sering dilaporkan di Rusia ekoran penyelenggaraan yang lemah dan piawaian keselamatan yang longgar. Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan rakyat negara itu mempunyai asas untuk membawa senjata api di khalayak ramai. Keputusan penting yang dibuat hanya beberapa minggu selepas satu lagi kejadian tembakan di sekolah. Keputusan 6-3 itu membatalkan Undang-Undang New York yang memerlukan seseorang untuk membuktikan mereka mempunyai keperluan mempertahankan diri yang sah untuk menerima permit senjata dan akan menghalang negara daripada menyekat orang yang membawa senjata. Walaupun desakan yang semakin meningkat untuk mengehadkan senjata api selepas 2 tembakan besar-besaran pada Mei mengejutkan negara itu. Mahkamah berpihak kepada peguam bela yang mengatakan Perlembagaan Negara Uncle Sam itu menjamin hak untuk memiliki dan membawa senjata. Keputusan itu adalah yang pertama oleh mahkamah dalam kes pindaan kedua yang besar dalam 1 dekad dan kemenangan untuk lobi senjata api oleh Persatuan Rifle Kebangsaan NRA. Petronas kekal kedudukan jenama paling kukuh di dunia. Petroleum Nasional Berhad Petronas mengekalkan kedudukannya sebagai jenama minyak dan gas ONG paling kukuh dunia untuk tahun ketiga berturut-turut. Malah Petronas juga kekal sebagai dalam kelompok 10 jenama ONG global paling bernilai pada 2022. Syarikat Petroleum Nasional itu menyifatkan kedudukan tersebut disumbangkan oleh rankingnya dalam Indeks Kekukuhan Jenama BSI yang meningkat daripada 87 pada tahun lepas kepada 87.7 pada 2022. Kedudukan itu berdasarkan prestasi jenama serta tumpuannya terhadap langkah-langkah tidak ketara berbanding dengan pesaing. Dalam laporan Brand Finance Global 2022 mengenai jenama dunia yang paling bernilai yang dikeluarkan pada awal tahun ini, prestasi jenama Petronas yang konsisten telah menyumbang kepada nilai jenama sebanyak $13.6 bilion Amerika pada 2022, iaitu peningkatan sebanyak 13% daripada 2021. Brand Finance juga menyifatkan Petronas berada dalam kedudukan baik untuk terus memperkukuh jenamanya sejajar dengan sasaran syarikat bagi mempelbagaikan tawaran pilihan tenaga yang seiring dengan aspirasi mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Sementara itu, Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata pencapaian Petronas membuktikan daya tahan serta kegigihan tenaga kerjanya dalam mengharungi tempoh gangguan ketara ke atas ekosistem tenaga selama 2 tahun. Berdasarkan kekukuhan dan kebolehpercayaan terhadap teras portfolio syarikat Petronas akan berkembang dengan sebuah kuasa pembekal tenaga yang menjana perniagaan serta pertumbuhan secara saksama dan mampan di Malaysia selain di negara-negara asing yang menempatkan operasinya. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, juga alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Jom sertai Qiyamul Lail perdana esok jam 5 pagi di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Rancangan itu disiarkan secara langsung di TV Al-Hijrah. Saya Rekman Syarum. Assalamualaikum dan selamat malam.